Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan wa la quwwata illa billahi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna liman na'rifu bihi wa وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح علينا وحدك وعلينا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Bermula yang terlebih afdal itu kayu sugi yang kering. Direndam di dalam air. Bermula yang terlebih afdal, yang paling afdal, itu kayu sugi yang kering. Yang kering direndam di dalam air. Yang kering tu maknanya bukan yang basah, yang baru kita ambil daripada pokok tu, bukanlah. Maknanya kita dah ambil daripada pokok, biarkan begitu, maka kulit dia tu jadi kering. Kayu sebelah dalam kulit pun dah jadi kering. Kemudian apabila kita nak bersugi itu, nak bagi lembut baliknya, kita rendam di dalam air. Kemudian yang direndam dengan air madu. Air mawar. Salah. Kemudian yang direndam dengan air mawar. Air bunga mawar. Jadi bukan rendam tu lama sangat. Jadi maknanya dengan sebab kita dah ambil banyak hari, dah banyak hari kita potong daripada pokoknya sehingga kayu tu dah jadi kering, maka untuk nak jadi basah balik tu kita rendamkan dia di dalam air mawar. Untuk nak jadi basah balik. Kemudian yang dibasahkan dengan air liur. Jadi maknanya kayu itu dah kering, maka nak jadi lembut baliknya kita dibasah dengan air liur. Kemudian yang basah. Kemudian yang basah, dimaksud basah tu maknanya yang baru-baru kita ambil daripada pokok. Kemudian yang basah. Dengan sebab apabila kayu ni, dia orang Arab, dia cakapnya begini, dia panggilannya begini. Pokok kalau kita orang Melayu panggil hidup, panggil mati. Tapi orang Arab dia panggil pokok, kalau hidup, yang hidup tu dia panggil basah. Kalau yang mati tu dia panggil kering. Maknanya, kemudian yang basah, maknanya basah yang baru-baru kita ambil daripada pokok tu, maknanya kulit pun masih basah lagi, isi kayu dia pun masih basah lagi. Kemudian yang kering tiada basah. Maknanya yang kering tidak dibasah. Tidak dibasah dengan air liur, tidak dibasahkan dengan air mawar, tidak dibasahkan dengan secara rendam di dalam air, tidak.
Jadi tertib dianya yang afdal satunya kayu sugi. Yang kering tetapi direndam di dalam air. Ini satu. Yang keduanya yang direndam dengan air mawar. Dua. Kemudian yang dibasuh dengan air liur. Ini yang ketiga. Yang keempatnya yang basah. Kemudian yang basah. Yang kelimanya kemudian yang kering tiada dibasah. Maknanya kayu tu kering, kita terus buat gosok gini. Tidak basah lebih dulu tu tidak. 5. Jadi tertib dia begitulah. Jadi mana yang paling afdal, yang pertama yang mengikut yang dia sebut, yang kedua tu maknanya kurang sedikit, kurang pulaknya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi maknanya yang paling lebihnya ialah kayu sugi dah kering, tetapi apabila nak guna tu dia rendam di dalam air untuk jadi basah balik. Dia katanya ini limu dipukul yakni digandakan. Dipukul pada kayu sugi limu itu. Dipukul diganda, dikalikan. Dipukul diganda, dikali pada kayu sugi yang limu itu. Mana dia jenis kayu sugi yang limu yang sebut dulu, kayu sugi yang digunakan oleh Nabi SAW ialah satu iaitu 5 kayu sugi, 5 bagai kayu sugi itu kayu arak. Kemudian pelepah tamar. 2. 3-nya kayu zaitun. Kemudian kayu zaitun. 3. 4. Kayu yang pedas, yang baik baunya. Ini 4. Mana-mana kayu tapi ada rasaan macam-macam pedas dan bau dia tu bau wangi. Kemudian segala kayu yang tiada pedas. Kayu lah, kayu rambutan, kayu apa. Maka cukup 5. Maka 5 kali 5 jadi 25. Maka jadilah 25. Jadi semuanya 25. Kira tadi di 5 bagai-bagai kayu sugi itu apa dia, kayu sugi yang kering yang direndam air hingga akhir itu 5. Apa tu jenis kayu pulanya kayu arak, pelepah tamar, benda yang kita ambil buat sugi tu 5 sini pula. 5 kali 5 maka jadi 25. Maka jadilah hasillah 25. Tiap-tiap satu daripada 25 tu martabah, tiap-tiap satu martabah itu dahulu di atas yang kemudian. Jadi 25 tu maknanya yang pertama sekalinya ialah yang pertama lebih pada yang kedua paling lebih daripada yang ketiga sehingga sampai 25. Jadi cuba kita bilang sampai 5. Kita cuba bilang sampai 5, kalau boleh sampai 25. Kita ambil yang bawah ni dulu, kayu arak. Kayu arak, yang paling lebihnya kayu arak yang kering direndam dalam air. Itu nombor 1. Begitu. Kayu arak, sebab kayu arak lebih pada pelepah tamar lebih pada kayu zaitun lebih pada kayu biasa tapi ada pedas, ada bau, ada baik baunya, ada wangi. Itu lebih daripada segala kayu-kayu yang biasa. Maka kita ambil di kayu arak. Adu dengan yang sebelah atas, kayu arak
yang kering direndam dalam air, itu nombor 1. Nombor 2-nya kayu arak yang direndam dengan air mawar. Nah, itu 2. Kayu arak yang dibasuh dengan air liur. Itu 3. Kayu arak yang yang basah. Itu 4. 5. Kayu arak yang kering tiada dibasuh. 5. 6 pula. 6 pula pelepah tamar yang kering direndam di dalam air. Itu 6. 7. Pelepah tamar yang direndam dengan air mawar. Apa? 7. 8. Pelepah tamar yang dibasuh dengan air liur. 9. Pelepah tamar yang basah. 10. Pelepah tamar yang kering tiada dibasuh. 10 gitu. 11. Kayu zaitun yang kering yang direndam dengan air. 11 di situ. 12. Kayu zaitun yang direndam dengan air mawar. 12. 13. Kayu zaitun yang dibasuh dengan air liur. 14. Kayu zaitun yang basah. 15. Kayu zaitun yang kering tiada dibasuh. Bilanglah. Begitu. Jadi sehingga 25. Jadi peringkat dia ada. Yang 1, 2, 3 tu kita bilang begitulah. Jadi satu kayu tu ada 5 bagai kering tak kering tu. Begitulah. Habis di situ. Maka dia katanya peringkat-peringkat dia tu tak sama. Jadi maknanya pahala banyak, pahala sedikit tu mengikut tertib dia lah. Kita boleh bilang sampai 25. Maka saigia panjangnya jangan lebih daripada 1 jengkal. Maka saigia panjangnya, sepatutnya saigia panjangnya panjang kayu sugi jangan lebih daripada 1 jengkal. Jangan potong panjang sangat. Hendaknya lebih kurang 1 jengkal. Yang 1 jengkal daripada bahasa Arabnya shibrun. Daripada bahasa Arabnya shibrun. Shibrun bahasa Arab ni dia buat begini. Antara jari kelingking dengan ibu jari. Panjangnya. Itu jengkal. Ni dia lebih kurangnya begitulah. Jadi ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Itu 1 jengkal. Bukan gini. Kita maklumnya kalau jengkal gini. Kita Melayunya biasanya sebut jengkalnya begini. Tapi maksud jengkalnya kita buat begini. Itu jengkal. Maka saigianya panjangnya panjang kayu sugi lebih daripada 1 jengkal. Jangan lebih daripada 1 jengkal. Maka kaifiat memegangkan. Cara kita nak pegang pula. Semua dia ajar. Semuanya sunnah Nabi. Maka kaifiat memegang, cara kita nak pegangnya, bahawa ditaruh di atas jari kelingking. Kita letakkan kayu sugi itu di atas jari kelingking. Dan ibu tangan. Biasa kita ada jatuh. Dan ibu tangan kanan.
tak cukup. Dia maksudnya nak begini. Dan ibu tangan kanan di bawah kepalanya. Itu kalau bahasa Arab tu dia dalam kitab Arab lah. Maksudnya ibu tangan, ujung ibu tangan tu di bawah kepala. Nanti kita urai. Selesai tengok baca dalam kitab dulu. Nanti kita buat rupa. Dan ibu tangan kanan, barangkalinya ibu, sebab dalam kitab Arab tu maknanya ibu tangan kanan, hujung dianya di bawah kepalanya. Di mana kepala nanti kita urai balik. Dan ditindih, dihimpit, ditindih, dihimpit. Orang petani bercakap tindih. Kalau sana panggil himpit, nasi. Orang petani panggil nasi tindih. Orang sana panggil nasi himpit. Dan ditindih atasnya atas kayu. Dengan 3 putung jari. Dengan 3 jari, lain daripada kelingking, lain daripada ibu. Iaitu jari manis, iaitu 3 putung jari itu, jari manis dan jari tengah. Jari tengah ni orang petani panggil jari hantu. Jari hantu dia panggil. Dan telunjuk. Dan digenggamkan. Kemudian kita genggam. Jadi dia kaifiatnya, dia kata ditaruh, diletak di atas kelingking. Jadi ni kayu sugi yang kita sebelah atas ni kepala dia yang tempat kita nak gosok. Yang kepala dia ni macam jadi bulu-bulu lah. Yang kepala ni macam jadi bulu-bulu. Apabila kita nak gosok tu dia jadi macam bulu berus gigi tu lah. Maka kita pegangnya jari kelingking, kita jangan pegang gini. Jangan pegang nampak kat bawah gini. Jadi kita letak jari kelingking kita masuk, kemudian letak di atas jari kelingking. Letak di atas jari kelingking. Letak gitu. Kita pegang tu maknanya sini dia ni. Dia tidak, maknanya jari kelingking bukan pegang. Kalau kita pegang dia akan nampak di bawah. Tapi kita letak atas. Kalau ni kelingking, kalau kelingking ni di atas dia. Kalau kelingking kita letak di atas dia. Jadi kelingking kita lipat dulu. Kita lipat jadi begini. Tangan saya keras sikit. Kelingking kita lipat jadi begini. Lipat jadi begini, kita letak di atas dia. Letak di atas dia. Kita alas di atas dia lah. Jadi kelingking kita lipat jadi begini. Ni tangan kanan, kiri. Mudah nak buat. Kita lipat begini. Kemudian letak di atas dia. Letak kayu sugi di atas dia. Jadi mana dia tak pegang lah. Dia sekadar tahan saja. Jadi maknanya kita letak jari, kita tekan tak turun lah. Sebab apabila kita nak gosok tu dia tertahan dengan jari kelingking. Sebab kita nak gosok. Kemudian 3 ni pegang. 3 ni pegang. 3 ni pegang. Kemudian kita kata ini kepala. Tepat jadi macam berus. Bulu pegang gitu. Itu maknanya sudah kata kitab tak cukup dah. Bahawa ditaruh di atas jari kelingking. Mana hujung sebelah bawahnya. Hujung sebelah bawah tu kita letak di atas jari kelingking. Jadi mana jari kelingking sekadar alas saja.
Supaya apabila kita gosok tu dia tak licin turun ke bawah. Apabila kita tekan tu dia lekat di jari kelingking. Kemudian ibu tangan tu rasa kita tak cukup. Kalau bahasa Arab wa ibhamuhu wa ibhamu yumnahu tahta ra'sih. Maknanya ibu tangan dia di bawah kepala. Kepala tu tempat yang kita koyak kulit tu lah. Jadi ibu tangannya jadi begini. Kita tahannya begini. Bukan kita pegang begini lah. Jadi maknanya ibu tangannya begini. Kita letak begitu. Sebab dia nak satu jengkal. Kemudian sinilah tempat yang kita nak gosok. Jadi kita pegang yang begini. Ibu tangan begini. Mana hujung ibu tangan kita sebelah atas dia ialah bulu. Tapi tak dekat sangatlah sebab ni tak sampai jengkal. Dan ditindih, dihimpit, maka tiga ni, ni yang kita pegang. Yang tiga ni lah kita pegang. Jadi tapi nampak macam dengan 4 jari lah. Tapi yang kuatnya, yang himpitnya ialah dengan tiga jari yang di tengah. Dengan 3 jari yang di tengah. Itu maknanya ditindih, dihimpit, digenggam, dihimpit dengan 3 jari yang ada kat yang tengah. 3 potong jari iaitu jari manis. Yang kedua daripada kelingking. Jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian kita genggam. Jangan pegang gini. Jangan pegang jangan pegang gini, itu tak jadi genggam. Kalau begini tak jadi genggam. Sebab genggam, kita buat begini, genggam kan. Genggam, begini. Jangan buat beginilah. Ini tak diletak, ini tak letak di bawah. Di atas jari kelingking. Kalau begini tak jadi genggam. Kena masuk gitu, barulah jadi genggam. Gitu. Agaknya boleh buat ya. Abi dan ya betul. Alas dengan jari kelingking jari bawah. Jadi apabila kita tekan tu, kita gosok jadi tak turun ke bawah. Dia tertahan dengan kelingking. Dia licin juga masa tu sebab tu berus gigi sekarang tu dia tempat-tempat kita pegang tu dia letak macam getah tak getah. Sebab jadi tak licin lah. Dan sunat dibasuh tak kala hendak bersugi dan kemudian daripadanya. Kemudian daripadanya. Kitab tu rasanya ada lebih. Tulisan kitab tu rasa ada lebih. Dan maka sunat dibasuh tak kala hendak bersugi dan kemudian daripadanya. Kemudian daripadanya. Ada lebih tu. For dan dal tu lebih. Naknya kemudian daripadanya. Kemudian daripadanya. Daripada lepas pada dal daripada tu ada for dengan dal pula. Kita buang. Alif sebelumnya tu nak. Tak nak baca.
dia letak masalah letak di atas jari clicking, letak saja. Tapi apabila letak saja, sebab kita macam lipatnya begini, jari clicking kita lipatnya begini, cuma kita letak di atas dia. Kemudian kita 3 jari hipit, kemudian kita genggam, kepala letak begitu. Jadi tak ada keluarlah. Begitulah cara dia nya. Tengok dia katanya, maka sunat dibasuh tak kala hendak bersugi. Jadi setiap kali kita nak bersugi, sunatnya kita basuh. Nak bersugi kita basuh. Masalah rendam tu dah kita rendam, apabila nak guna tu kita basuh. Dan kemudian daripadanya, sunat juga kita basuh selepas daripada sudah kita guna. Kemudian daripada bersugi. Jadi sebelum maksudnya macam kita dengan merus gigi kita lah. Sebelum nak guna kita basuh, lepas pada guna kita basuh. Itu setengah daripada sunat pula. Itulah, jadi kita boleh perhati tengok semuanya yang diajar oleh syarak kepada kitanya dengan secara halusi sangat. Cara pegang pun ada diajar. Semua diajar. Kemudian katanya bermula fawaid. Faedah kalau orang kita panggil khasiat dia. Bermula fawaid, bersugi itu. Kita orang Melayu masyhur dengan panggil kata khasiat dia. Fawaid, faedah daripada bersuginya. Bermula fawaid, bersugi, faedah. Faedah tu mufrad, fawaid tu jamak taksir. Bermula fawaid, faedah bersugi itu lebih daripada 70. Jadi faedah khasiat bersugi ni lebih-lebih laginya kayu arak. Lebih-lebih laginya kayu sugi itu kita guna dengan kayu arak, maka khasiat dianya lebih daripada 70. Lebih daripada 70, mana 70 lebih lah. Tapi 80 tetap sampai. 70 tu lebih. Itu khasiat dia. Seperti barang yang disebut manawi dalam pada syarah Jami'is Shaghir. Jami'is Shaghir ni kitab hadisnya. Apa tu syarah dia dikarang oleh Syekh Al-Manawi. Nama dianya Faidul Khabir. Nama dianya Faidul Khabir. Syarah bagi Jami' Shaghir, karangan bagi Al-Manawi, nama dianya Faidul Khabir. Nama kitab tu kalau ada nak beli, tapi kitab bahasa Arab lah. Nama Faidul Khabir, syarah Jami' Shaghir. Jami' Shaghir itu hadis, kitab hadis. Ya ada Jami' Shaghir, ya ada Jami'il Kabir. Yang kitab hadis ni dia susunan hadis dia mengikut haraf, mengikut huruf hijaiyah. Dia mulai kalau alif, dia semua hadis yang dimulai dengan alif hingga habis. Kemudian masuk ba pula. Semua hadis yang dimulai dengan haraf ba dia datang ke semua. Kemudian diikuti dengan beberapa hadis yang mulai dengan ta. Itu cara susun sebut hadisnya begitu. Ini syarah. Itu Jami' Shaghir. Begitu juga Jami' Kabir, karangan bagi tak salahnya karangan bagi Imam Suyuti. Jadi sebut oleh Manawi dalam syarah Kabir tu lebih kurang 70 lebih. Khasiat dia, faedah dia. Cuba kita tengok, dia katanya dan setengah daripadanya. Di sini tersebut tak ke semua lah.
dalam kitab ni tak ke semua disebut. Tak, bukan semua 70 lebih itu disebut, bahkan setengah-setengah daripadanya ambil yang penting, ambil yang besar-besar, dan setengah daripadanya menyucikan mulut. Maklum, menyucikan mulut, bersugi ni ialah menyucikan mulut. Dan redakan Tuhan, dapat keredaan daripada Allah. Kita bersugi sebab bagi dapat keredaan daripada Allah. Sebabnya ada sebab, ada sebut di dalam setengah-setengah hadis katanya, ibadat kalau kita mulai dengan bersugi, maka digandakan pada pahalanya. Jadi maknanya kalau kita nak solat, kita bersugi belum pada nak solat, dapat pahala solat tu lebih tinggi daripada kita solat dengan tidak bersugi sebelum padanya. Kita nak baca Quran dengan tidak bersugi, memanglah pahala baca Quran yang penuh-penuh tu kita dapatlah. Tapi kalau kita bersugi belum pada nak baca Quran, bacaan Quran kita diganda daripada biasa lagi. Yang 10 dapat 20. Kalau kita dapat 1000, kalau kita bersugi sebelum pada tu dapat 2000. Itu digandakan. Maka bersugi, beramal dengan amalan sugi, orang tu akan dapat keredaan daripada Allah. Dan membersihkan gigi, tadi menyucikan mulut. Mulut tu bersih, di sini membersihkan gigi pula. Ini khasiat dia. Dan membaikkan bau mulut. Yang menghilangkan bau busuk kat mulut. Dan mengkejapkan siratan gigi. Siratan gigi maknanya siratan tempat gusi itulah, tunjang dia. Dan mengkejapkan siratan gigi. Jadi maknanya tak nak jadi bergonjang lagi gigi. Kita beramal dengan sugi, maka gigi itu selamat daripada kejap. Jadi mana gusi itu memegangkan humbi gigi jadi kejap. Jadi tak bergonyanglah gigi dia. Dan menyucikan halkum, dan menyucikan halkumnya daripada balgham. Menyucikan halkumnya, halkum seorang daripada balgham, gerahak. Tak sempat nak baca. Dan kuat-kuat. Mengkejapkan, kemas, kejap. Mana begitulah, kuat. Dia biasanya kalau setengah-setengah orang tu gigi dia tak ada masalah, tetapi apabila kita gonjang tu dia jadi bergonjang. Dengan sebab siratan tu, kalau bahasa Arab tu dia kata gusi. Jadi maknanya gusi tu pegang gigi jadi kuat. Jadi ni contohnya, ini gigi, ini gusi yang menghimpit, yang pegang tu maknanya di sini jadi kuat. Jadi tunjang hujung gigi sebelah dalam tu maknanya dilikung oleh gusi. Di situ jadi kuat, maknanya tidak bergonjang lah. Siratan kalau mengikut dengan kitab bahasa Arab tu gusi. Mengkejapkan gusi yang memegangkan gigi. Terus, dan yang dan menyucikan halkum daripada balgham, gerahak, dan yang lendirnya, yang lendir-lendir daripada yang ada kat halkum. Biasanya kita sudah makan, lebih-lebih lagi kita makan benda-benda yang pedas-pedas sikitnya, nak jadi berlendir, dia ada lendir di dalam leher. Maka kalau kita bersugi itu, dia boleh tolakkan benda itu. Dan menambahkan ciridiknya, jadi bertambah ciridik akal. Lebih lagi dengan kayu arak yang jual kat pasar itulah.
menambahkan cerdik akal, cergas akal, dan memutuskan basah. Dan memutuskan basah. Ini basah ni basah badan. Basah badan. Saya pun tak nak faham juga masalah basah ni, dia dalam ilmu perubatan, bagi yang masyhur di sini orang Arabnya, dia badan kita ada basah, ada kering. Dia ada basah, ada kering. Tapi tak tahu apa maksud dengan kata basah badan. Bukan basah sebab kita mandi itu, bukan gitu. Jadi maksud dengan basah ni lembab lah. Dia ilmu perubatan tu dia kata ada basah, ada kering. Kat badan kita ada basah, ada kering. Kalau tak salahnya ada panas, ada sejuk. Tak pastilah. Tapi ada basah, ada kering. Maka basah lembab ni membawa kepada nak jadi penyakit, nak timbul penyakit pada badan. Tapi tak tahulah maksud dia macam mana sebab tak pernah belajar cara dia. Dia nak setimbang. Dan di antara basah dan kering pada badan kitanya nak jadi setimbang. Jangan terlalu kering. Jangan terlalu basah, jangan terlalu lembab di badan kita. Kalau terlalu kering pun nak jadi penyakit, terlalu basah pun nak jadi penyakit juga. Maka bersugi dengan kayu arak ni memutuskan basah. Maknanya kebasahan lembab pada badan tu dia memutuskan, menghilangkan. Jadi sihatlah. Dan menajamkan pelihat matanya. Dan menajamkan pelihat matanya. Maknanya pelihatan kita tu jadi kuat. Mata kita tu jadi kuat. Menajamkan. Dia panggil mata tu, kalau pelihat tu, pandangan tu kuat, dia panggil tajam. Tajam. Mata tajam. Maknanya cerahkan mata, kuatkan mata, pelihatan. Dia tak nak jadi kelabu lah. Dan melambatkan tumbuh uban. Setengah pada khasiatnya, kalau ni sekali bersugi tak jadilah. Sekali bersugi itu tak jadi, kena berpanjangan dengan dia. Sekiranya kita beramalkan dengan bersugi, jadi lambat tumbuh uban. Jadi rambut tu tak nak jadi putih lah. Kalau kita bersugi daripada masa muda-muda laginya, insyaAllah rambut tak jadi putih. Dan membaikkan belakang. Dan membaikkan belakang. Yang tulang belakang. Membaikkan belakang, maknanya tulang. Tulang belakang di tengah. Yang ni tiada lekas bongkok. Maknanya tak nak jadi bongkok lah. Jadi maknanya walaupun umur dah banyak, tapi belakang macam orang muda lagi. Tak nak jadi bongkoknya begitu. Tak. Tu kalau beramal dengan dia tu, jadi tulang belakang tu elok lah. Dan menggandakan pahala. Ni yang saya sebut tadi. Semuanya daripada hadis Nabi. Dan menggandakan pahala. Jadi maksudnya misalan kalau kita buatkan satu amalan dengan tidak bersugi, dapat 10. Kalau kita bersugi belum padanya, akan dapat 20. Sebab tu nak solat kita bersugi, nak baca Quran pun nak bersugi, nak baca kitab pun kita bersugi untuk nak menggandakan pahala. Dan memudah keluar nyawanya roh. Nyawa roh. Jadi maknanya ketika nak mati itulah,
ketika nak mati, jadi roh tu senang dikeluarkan. Memanglah pada masa keluar roh itu masa yang sangat-sangat. Masa yang sangat-sangat, sebab macam nak buang satu benda daripada badan kita tu, masa yang susah sangat, yang sangat sakit. Maka jadi apabila kita biasanya beramal dengan bersugi itu, dibiasakan dengan beramal dengan bersugi, maka roh kitanya senang dikeluarkan. Jadi tak rasa sakit sangatlah, sebab memanglah roh nak keluar pada badan tu ada terasa sakit. Yang kita naknya roh apabila sampai masa kita nak mati, roh kita tu senang keluar dengan cara senang. Dan menyebutkan syahadah pada ketika hendak mati. Setengah daripada kelebihan bagi bersuginya, Allah Ta'ala bagi dapat menyebutkan dua kalimah syahadah apabila kita nak mati. Jadi maksudnya, mati dengan dua kalimah syahadah. Jadi apabila orang ni dekat nak mati, belum pada roh dia nak keluar, dia mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi maknanya terjadi sebut. Jadi maknanya akan adalah jadi sebut, berlaku sebut apabila dia dekat-dekat nak mati. Tapi kalau tak bersugi itu, kalau orang amalan baik, biasanya boleh sebut juga. Tapi kalau bersugi itu salah katanya terjamin. Dan menghebatkan seteru. Bukan menghebatkan seteru kita kalah, maknanya menggerunkan kepada seteru. Jadi orang yang jadi seteru kitanya, dia pandang kepada kita, dia terasa gerun kepada kita. Itu maksud menghebatkan seteru. Menghebatkan seteru maknanya seteru apabila dia pandang kepada kita, dia nampak kita hebat. Maksud begitu. Dia nampak kita hebat sehingga dia tu rasa gerun kepada kita. Itu maksud dengan katanya menghebatkan seteru. Jangan faham Zuhir tu, seteru dia hebat, kita tak hebat, kalah kita. Bukan maksudnya begitu. Jadi menghebatkan seteru maknanya menggerun kepada seteru. Mana seteru apabila dia tengok kepada kitanya, dia nampak kita ni orang hebat. Sehingga dia tu jadi gerun kepada kita. Begitu. Dan memudahkan hancur makanan. Setengah daripadanya memudahkan hancur makanan, yakni makanan yang apabila kita makan tu senang dihancurkan oleh apa dia? Yang sebelah perut tu, kisaran dia apa panggil? Ma'idah. Jadi maknanya makan yang kita makan tu senang dihancurkan oleh kisaran perut. Artinya ma'idah bahasa Arab. Kita naklah makanan senang dihancur kesihatan. Dan mengenyangkan yang lapar. Ya. Dan mengenyangkan yang lapar. Mengenyang, ya. Mengenyang. Dan mengenyangkan yang lapar, orang lapar. Jadi maknanya bukan nak kenyang macam kita makan nasi. Tapi kalau kita lapar, kalau kita bersugi, boleh tahan daripada lapar. Kalau kita lapar, kita bersugi, lapar tu boleh tahan. Lagi pulanya kalau lepas makan nasinya, kalau kita bersugi itu maknanya jadi lambat nak lapar. Ada setengah makan ni kita makan sekejapnya, tapi lapar, seperti bubur nasi. Makan sekejap lapar balik. Tapi kalau kita bersugi itu jadi lambat nak lapar. Kalau orang lapar tu dia boleh tahan. Dan membenci, menghinakan bagi syaitan. Jadi membenci dan menghina bagi syaitan. Jadi syaitan benci kepada kita.
syaitan benci kepada kita dan dia terhina terhadap kita. Jadi kita naklah, kita nak syaitan benci pada kita tu, kita nak sangat. Yang kita tak naknya dia suka dengan kita. Itu tak nak. Suka dia bersama dengan kita. Kita tak nak bagi dia tu benci, dia terasa hina, dan dia tak nak masuk dekat dengan kita lah. Jadi kita selamat daripada tipuan dia. Dan mempesaka bagi kaya. Mana bersugi ni sakai kaya. Jadi orang bersugi itu murah rezeki lah. Nak jadi orang kaya. Itu macam dia bercakap mempesaka bagi kaya. Macam kalau tidur pagi, tidur pagi, apa dia buang sampah pada waktu malam, itu mempesakai papa. Maknanya sebab-sebab nak jadi papa. Begitulah. Sini mempesakai kaya. Dan keluasan. Maknanya keluasan nisbah kehidupan ni lah. Keluasan tu makna kaya lah juganya. Keluasan harta kaya lah. Dan mendiamkan bagi sakit kepala. Dan mendiamkan, ni dia terjemah daripada bahasa Arab. Mendiamkan bagi sakit kepala, maknanya menghilangkan daripada sakit kepala. Tak payah kita makan ubat para tu lah. Kita bersugi, boleh menghilangkan sakit kepala. Itu mendiam, sukun, jadi taskin. Taskin maknanya mendiam, maknanya kita sakit kepala. Apabila kita bersugi itu, insya-Allah yang diam sakit kepala tu akan dihilangkan oleh Allah. Dan mendiamkan sakit kepala. Ni masalah. Dia sakit kepala, tadi mendiamkan sakit kepala dan mendiamkan aurat sakit kepala. Mendiamkan, menenangkan aurat saraf. Sakit kepala hingga tiada memukul oleh aurat diam dan tiada diam aurat yang memukul. Ini ilmu perubatan juga, tak faham tu, dia boleh tahu sekadar tu ya. Dia di badan kita ada aurat diam, aurat pukul. Biasa yang kita picit-picit tu lah aurat. Dia ada itu, ya ada yang diam tu dia panggil sakin, yang memukul tu panggil dharib. Lepas tu ini kalau belajar cara perubatan aurat tu, saraf tu dia tahulah. Saya pun tak tahu nak urai juga tu. Hingga tiada, jadi mana aurat yang menyebabkan kita sakit kepala. Tadi masalah tadi mendiamkan bagi sakit kepala, maknanya tak itu boleh sembuhkan daripada sakit kepala. Di sini pula mendiamkan aurat sakit kepala. Jadi aurat yang menyebabkan kita sakit kepala tu jadi diam, hingga tiada memukul oleh aurat diam. Dia aurat yang ada kat badan kita, yang aurat yang diam tu dia tidak bergerak. Dia kalau bergerak tu kita nak jadi sakit. Dan tiada diam aurat yang memukul. Aurat yang bergerak tu tak akan jadi diam. Jadi aurat yang bergerak mesti dia kena bergerak. Tapi macam mana yang mana aurat diam, aurat yang memukul, dia ada aurat yang diam, aurat yang memukul dalam badan kita. Dia ada sakin, ada dharib. Lebih kurang itulah, sekadar
berjumpa dalam kitab-kitab tu. Tapi tak tahulah macam mana dia diam, macam mana dia pukul, macam mana. Tapi orang yang diam mesti kena diam. Orang yang memukul mesti dia memukul. Maka sekiranya kalau orang diam dia memukul, orang memukul dia diam, itu kita nak sakit. Nak jadi sakit orang ke, nak jadi sakit kepala ke, itulah. Tapi maksudnya bersugi itu menyembuhkan, menghilangkan masalah itu. Satu lagi, dan menghilangkan sakit gusi. Menghilangkan sakit gusi dan menghilangkan balgham. Balgham tu gerahak, dan menghilangkan pecah-pecah, yakni luka pada leher sebelah dalam. Pecah-pecah biasanya apabila jadi panah badan tu, apabila sebelah dalam badan kita jadi panah tu, nak jadi pecah-pecah, ada luka-luka. Jadi apabila pecah-pecah ni, luka-luka ni, kita nak telan makanan tu jadi pedih lah. Itu maknanya menghilangkan. Biasanya kat mulut. Apabila badan kita panas sebelah dalam, biasanya ada setengah tu makan makanan yang jenis panas seperti buah durian. Banyak-banyak makan tu jadi menecuh kat mulut. Di situ akan jadi luka. Maka benda tu kalau kita bersugi tu, air kayu arak tu boleh menghilangkan masalah itu. Banyak lagi, maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan nasihat bagi ma'idah. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi